Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Saudara, besok ada tempat, ada negeri yang masih cuti, Terengganu bercuti dan sebagainya. Apa khabar Waksu, saudara Arsyad, begitu saudara Ibrahim Cik Muda, Memang Ice Kitchen, saudara Wak Mael, Malati Biru, saudara Zamari LC, Muhammad Asri Dir. Terima kasih menemani saya malam ini untuk bersiaran, ya, saudara Roslim Shah. Begitu juga saudara Ahmad Map, saudara Nur Azwan, saudara Hajah Comel-Comel, saudara Azman Razali, saudara Pak Abu Nem, saudara Muhammad Nazri Syafi'i dari Alustar, apa khabar? Saudara Fazil Yub, salam untuk semua sahabat, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Itu juga saudara Yusof Awang, salam duka cita dari Tanah Merah, tak mengapa saudara. Saudara Muhammad Zulkifli, saudara Muhammad Ahmad, saudara Jebat Pembela dari Kulim hadir. Begitu juga Abdul Rahman Abdullah di Johor Bahru, saudara Nur Azwan, Hajah Comel-Comel. Saudara Waksu, Waalaikumsalam dari Larut katanya. Wak Rafi'i, Kelapa Muda dari Simpang Renggam, Johor. Saudara Zulkifli Mamak, Zulkifli Mamak, bukan Muhammad, saudara. Saudara Zarfan Alfian dari Lembah Kelang, dari Lembah Jaya, saudara. Saudara Dian Shah, Puan Rafidah Muhammad Noh dari Pilihan Jaya, saudara Poklan, Puan Rosmini dari Pontian Johor, Salih Lembang, saudara Yit Friend dari Macang Kelantan, Puan Umi Kalsum, saudara Abu Nems, rapatkan saf terus berjuang katanya. Terima kasih saudara Abdullah Majid, saudara Muhammad Zaidi, saudara Said Abdul Hakim Jaafar. Moga dalam barakah selalu, ya, saudara Richard Bakri, apa khabar saudara Aizul Abdul Hamid, saudara Ramzul, saudara Hamzah, saudara Wan Rosmani, Eja, saudara Hamzah. Yalah, nak buat macam mana? Saudara jangan ketawakan orang, tak baik. Satu ketika nanti orang akan ketawakan anda. Ya, saudara Pak Chu, saudara Syah Hasan, saudara Jamiliah, saudara Elan Chuah, saudara Azizul Abdul Hamid. Katanya tolonglah sebarkan, like and share dan subscribe teman-teman semua. Saudara Samsudin Saad, saudara Yusuf Sulaiman, saudara Abdul Rahmanas, saudara Nushidah Kasim, Makfiah Mentol, saudara Bai Chef Tahir, saudara Zimi Ismail dari Perak, saudara Muhammad Sofian Kamarudin, apa khabar sahabat? Lim Kim Lun, saudara Zulkifli Zul, saudara Zulkifli juga, saudara Zainul Ujang, saudara Haris Ikang, saudara Kamarul Azhari, saudara Bin Haji Arsyad Sabiran, saudara Syarum Juandi, begitu juga Puan Syarifah Hafifah dan Rosli Hassan, saudara. Saudara Johari Muhammad, minta undi 18 kena kaji semula, tak payahlah, biarlah teruskan begitu. Salam dari Kelang, saudara Nordin, dari Kajang, saudara Nordin. Puan Norizan Samsudin, saudara Helmi, apa khabar? Saudara Azhar Syaikin, kita juga Namrong, tak sanggup menghadapi kekalahan yang dahsyat dengan tak payah, tak apa Rubidin. Walaupun kita kalah, terimalah hakikat. Jangan pula kita nak meroyan dulu pasal. Saudara Madam K, salam dari Tangkak Johor. Begitu juga Fazlah Awang, salam dari Pulau Pinang hadir. Terima kasih Abi K, Fazil Uzir, saudara Rahidah Muhammad Noh. Saudara dari Taman Medan katanya kalah dengan majoriti 30 saja. Begitulah keadaan. Adat saudara, adat pertandingan. Ada menang, ada kalah. Siapa suruh saya masuk PAS? Tak mungkin. Saya orang UMNO, saudara. Saudara Muhammad Ismail, Pijot, saudara Simoza, apa khabar? Saya sekarang ni rasa letih, terasalah diri ni dah tua, saudara. Sebab sepanjang musim pemilihan, saya melewati di kesemua 6 negeri. Cuma yang tak pergi satu negeri, 5 negeri saya, saudara. Cuma saya tak pergi ke Pulau Pinang. Lain semua saya pergi membuat laporan untuk tidak lain tak bukan sekadar semata-mata untuk memberi gambaran. Soal menang kalah itu soal lain, saudara. Gambaran perlu saya beri pencerahan, apa yang berlaku. Saudara Abdul Halim Majid, saudara Abdul Halim Majid, saudara Dinho, saudara Puan Nur Azila Yahya dan Arbih Hashim, saudara Sedih, Kekal Zahir, tak apa saudara. Saudara Mentari Senja, saudara Ida, saudara Memuazir. Dia kata Zaid perlu tak jawatan. Apa pula begitu? Saya hairanlah sekarang ni, saudara. Sebentar lagi saya akan beri pencerahan. Tapi bagaimanapun, kita santuni satu persatu. Live saya ni, kadang-kadang orang tak suka, tapi saya harus kekal dengan disiplin saya.
Pertama sekali, saya harus mengingatkan hari ini hari Ahad, tanggal 13 Ogos, yang merupakan hari yang ke-1243 virus tersebut masih berada dalam negara kita, saudara. Jadi saya mesti mengingatkan teman-teman supaya berhati-hati, jaga kebersihan, jaga penjarakan sosial. Itu matlamat saya supaya kita sentiasa sihat walafiat dan jagalah family kita, keluarga kita, saudara. Mereka adalah segala-galanya pada kita. Jadi tak salah. Soal politik lah juga. Tapi soal keluarga itu perlu disantuni, saudara. Laporan hari ini tak ada tentang kedudukan sebenarnya. Mungkin besok atau lusa ada lah tu, saudara. Dan kita santuni dalam segmen naluri kehidupan. Kerana hari ini banyak sangat saya terima. Telefon saya hari ini dah 3-4 kali cah bateri, saudara. Penuh masuk macam-macam cerita. Yang baik, yang maki, yang hamun. Biasalah, saudara. Tak payah risau, jangan dirisaukan. Cuma badan terasa letih. Barulah terasa sangat letihnya badan ini kerana perjalanan yang begitu jauh. Yang begitu lama, dibuat oleh kereta, jalan pun masih. Yang paling saya rasa letih sangat-sangat tu, daripada Jeli pergi ke Pokok Sena, jauh, saudara. Dan daripada Jeneri di Sik Kedah pergi ke Port Dickson. Daripada pukul 11 sampai pukul 6 pagi. Artinya dekat 7 jam perjalanan, saudara. Dan jalan yang sebegitu dibuat, terasa terawang-awang lah sedikit. Jadi sebab itu petang tadi saya tak dapat buat pencerahan. Hilang letih. Saudara Des, tak ada ubat lain. Ahli UMNO dan pengundi UMNO tak nak Zahid. Tak betul itu je, saudara. Jangan, bukan itu punca segalanya, saudara. Pertama sekali kita kena berterimalah, menerimalah hakikat. Dalam hidup kita ada kalah, ada menang. Dan kesemua itu ketentuan ilahi. Jangan kita menonjolkan pada seorang saja, saudara. Baik, kita masuk dulu segmen naluri kehidupan. Ini yang penting sebelum kita bercakap soal politik. Ya, saudara, kita harus ingat, saudara, bahawa hidupnya hati hanya boleh dibuktikan dengan apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain dengan ikhlas. Itu yang penting, saudara. Jadi apalah artinya hidup ini kalau tidak bermanfaat kepada sama manusia, sama makhluk. Sedangkan hidup di dunia ini hanya sekali. Dan itu pun hanya singgah sementara saja. Ramai teman-teman saya yang telah kembali ke rahmatullah. Ada yang meninggal dunia waktu usia yang masih muda. Ada yang masih lagi hidup. Jadi saya ingat kepada teman-teman, hidup ini adalah sementara, saya. Kerana bagi yang telah tumbuh kasih sayang di kalbunya, maka Allah SWT, Zat yang maha melimpah kasih sayang, akan menganugerahkan keringanan untuk mencari nafkah dan ringan pula dalam menafkahkan saudara ke jalan Allah. Itu yang penting dia. Jadi dalam mencari ilmu dan juga mencari penghidupan, kita harus ikhlas hati kita, saudara. Dan cara lain yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menghidupkan hati nurani agar sentiasa diliputi nur kasih sayang ialah dengan kerap bersilaturahim kepada orang yang dilanda kesusahan. Sebab itu saya mengingatkan teman-teman, jangan ketawakan kalau orang sedang berduka cita. Jadi sebab itu kita harus biasakan untuk terus-menerus mengunjungi orang yang keadaannya jauh di bawah kita. InsyaAllah kita akan menjadi lembut kerana sentiasa ada pancaran sinar kasih sayang. Dan saudara, kita harus berhati-hati terhadap orang yang mau bergaul hanya dengan orang-orang kaya, orang yang terkenal, artis-artis atau orang yang elit saja. Kerana yang kita dapatlah rasa rendah diri dan perasaan kurang dan haus akan di dunia ini. Jadi saya berhati-hati dalam pergaulan. Tak payahlah kadang-kadang bila orang dah menang barulah kalang kabut kita menyokong. Kita kekal istiqamah dengan apa yang kita alami, saudara. Baik, saudara, ini mutara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Beliau saban hari mengantar pada saya untuk segmen mutara kata. Katanya tidak siapa pun yang lahir ke dunia ini dalam situasi berilmu. Itu benar, saudara. Jadi kita mesti belajar untuk mendapatkan ilmu. Dan mesti belajar juga melalui pengalaman, saudara. Itu yang perlu saya jelaskan pada anda. Saudara Sofi dia kata di AP tukar cap lain barulah Melayu tak takut. Tak apa, saudara, lama-kelamaan. Allah bisa, tegal biasa. Ini baru, saudara. Baru 8 bulan saja. Tak ada masalah bagi saya. Kita harus sentiasa berlapang dada, saudara. Dan sentiasa ingat tentang sejarah dan sebagainya. Baik, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, pulang ke desa bertemu Cu Latif. Sama Bang Kimi berjiwa kental. Orang sentiasa berfikiran negatif, mungkin mengalami penyakit mental.
Jadi apa-apa saja pun kita lihat dengan negatif. Sepatutnya kita kena fikirkan secara pemikiran yang matang, yang positif sifatnya saudara. Tambah Pak Nazir lagi pergi keluar menghadiri jamuan, Kak Laila duduk menanti. Wanita berjuang untuk kesaksamaan sampai rela menyantuni LGBT. Ini kerisauan Pak Nazir. LGBT itu maksudnya lesbian, gay, bisexual, transgender. Itu keadaan saya. Ini pengajaran kita. Jadi nak berjuang juga, tapi ada batas-batasnya. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun mengingatkan kita semua. Dan saya harus mengingatkan pimpinan negara. Pilihan raya telah pun selesai, segalanya telah selesai. Kita kena menanti untuk 4 hingga 5 tahun mendatang. Jadi sementara anda yang berada di anjung kuasa, tak kiralah sama ada di peringkat negara atau di empat negeri, pastikan janganlah membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, negara boleh muflis. Itu faktanya saudara. Dan untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya perlu mengingatkan anda, saya tidak marah, saya tak menahan, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantaunya. Ingat saudara, pencerahan saya saban malam tidak lain tidak bukan hanyalah sekadar memberi pencerahan, memberi informasi. Dan ini adalah pencerahan politik. Jangan mengharapkan saya memberi pencerahan yang bukan-bukan. Soal ekonomi, saya bukan pakar ekonomi saudara. Dan bila saya memberi pandangan, kita mestilah berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang pasti dan itu yang perlu kita hayati. We must agree to disagree, saudara. Dan andainya anda mau menyantuni, saya mohonlah. Saya mohon dengan penuh pengharapan agar santunilah setiap persoalan itu dengan berhemah dan menggunakan bahasa-bahasa yang murni. Kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Mula bicara saya ini, saya ingin menyantuni kenyataan yang berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Dr. Warusdi Wan Ismail. Beliau mengingatkan selepas dah selesai masalah pilihan raya ini, mana-mana menteri besar yang datang dari pembangkang. Jadi para pemimpin pembangkang, termasuklah Kedah, Kelantan, Terengganu, sewajarnya mereka melembutkan gigi daripada lidah demi hubungan baik dengan kerajaan persekutuan. Ini adalah demi lestari kepentingan rakyat katanya. Jadi menurut beliau, kalau kita berbalah antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat, yang akan menderitanya rakyat. Kalau kita tak selari, sepatutnya kita tidak berkelahi dengan kerajaan pusat, dengan kerajaan persekutuan. Jadi kita tak perlu menjaga hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Itu peringatan Datuk Menteri Besar Pahang. Jadi dan kalau sebagai Menteri Besar, duk maki hamun, hentam kerajaan dalam masa yang sama nak minta pertolongan. Jadi katanya tak semudah itulah agaknya. Ini pengalaman beliau sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Mesti selari pemikirannya. Sekarang ni okeylah. Dah tak selari dah sebab mereka dari parti pembangkang. Tapi kalau disantuni dengan baik, saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pasti ada lembut hatinya untuk sentiasa membantu kerajaan negeri, saudara. Baik, saudara. Itu peringatan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi. Saudara, kita mula ini. Saya minta maaf, saya panjang, banyak benda kadang-kadang saya perlu baca, selain saya beri pencerahan, bukan senang nak menghafal. Sebagaimana yang saya katakan, hari ini saudara, ini talian telefon saya penuh tepu. Malahan saya terpaksa charge bateri telefon saya 3-4 kali saudara. Banyaknya kawan-kawan yang menghubungi, yang menghantar kiriman, yang perlu saya baca satu persatu. Dan mana yang baik tu saya culip, saya bagi untuk pencerahan kita bersama saudara. Mungkin anda dah dengar, mungkin anda dapat lihat, mungkin juga anda tak dapat. Saya rasa elok untuk kita berkongsi apa yang saya perolehi dalam segmen kita untuk melakukan postmortem ataupun kita membuat kaji selidik berhubung kedudukan usai pilihan raya di 6 buah negeri semalam, saudara. Dan pertama-tama sekali kita kena tengok, kena lihat bahawa daripada jumlah 4,400 lebih yang bertanding dalam pilihan raya mendambakan sokongan rakyat, seramai 96 orang calon yang bertanding di kerusi Dewan Negeri. Akhirnya mereka mengalami hilang wang pertaruhan. Dan medan pertandingan pilihan raya kali ini turut menyaksikan saudara bagaimana Eng Zihan, calon dari Pakatan Harapan. Beliau merupakan antara
calon yang memperoleh undian yang tertinggi. Beliau mendapat 71,290 sokongan. Menewaskan pencabarnya Wong Yong Kang dari Perikatan Nasional yang memperolehi 16,755 undi di Dewan Undangan Negeri Kinrara. Itu satu faktanya, saudara. 96 orang calon hilang wang pertaruhan, saudara. Calon Dun Taman Medan. Ini Dr. Afi Bahardin. Tadi ada teman kita menyatakan bahawa beliau dari Perikatan Nasional menang dengan majoriti paling kecil, iaitu hanya 30 undi. Beliau mendapat 22,316 undi dalam pertarungan dua penjuru. Dan calon termuda Melin Ting Yin Hin, ia adalah merupakan calon termuda dari Parti Muda berusia 23 tahun. Juga mengalami wang pertaruhan kerana memperolehi hanya 1,462 undi, saudara. Baik, saudara. Kesan selesai pilihan semalam, kita harus melihat, saudara, bagaimana keadaan negeri-negeri ditadbir. Menteri besarnya datang dari mana? Kita pergi ke Perlis, kita turun satu-satu. Perlis ini, saudara, ditadbir oleh Kerajaan PAS. Menteri besarnya datang daripada PAS. Begitu juga di Kedah, tentulah. Walaupun belum mengangkat sumpah, maka calon yang menang daripada Parti PAS akan diangkat sebagai menteri besar. Di Terengganu juga, dah menang besar, saudara. Tak ada parti lain. Saya risau di Terengganu ni kerana akhirnya tidak ada check and balance ataupun semak dan imbang. Kerana 100% dipimpin oleh calon-calon daripada Parti PAS. Ini kalau yang mau menteri besar salah takbir nanti, tak ada siapa yang boleh membuat semak dan imbangnya. Kerana semua calon-calon yang bertanding di negeri Terengganu dimenangani oleh calon daripada Parti PAS dan juga ada juga daripada Parti Bersatu, tapi mereka dari Perikatan Nasional. Namun, jawatan menteri besar di Terengganu adalah PAS. Di Perak, UMNO masih lagi menjadi menteri besarnya. Begitu juga di negeri Pahang, masih lagi UMNO. Di Johor, calon daripada UMNO masih lagi menteri besarnya. Begitu juga di Melaka, ketua menterinya datang daripada UMNO. Sementara itu, saudara, di Selangor, calonnya adalah daripada Parti Keadilan, PKR. Di Negeri Sembilan masih lagi dalam keadaan, saya rasalah kita harus berlapang dada lah. Kalau PKR yang harus dah diberi kesempatan jadi menteri besarnya, tak payahlah kita nak berebut. Nanti orang kata UMNO ni tamat kuasa dan sebagainya. Kita harus melonggarkan, mengenepikan persoalan ini. Walaupun UMNO memperoleh kemenangan yang lebih melebihi dari parti calon-calon daripada PKR. Dan di Pulau Pinang, menteri besarnya dipimpin oleh daripada parti DAP. Sementara Sarawak adalah GPS, Sabah adalah daripada GRS. Wilayah Persekutuan dia tak ada menteri besar, tetapi Kementerian Wilayah Persekutuan dah tak ada. Cuma hal-hal yang berkaitan dengan Wilayah Persekutuan duduk di bawah pentadbiran, pimpinan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Pakatan Harapan, saudara. Itu kedudukan menteri besar. Saya harus memberi pencerahan supaya kita faham, saudara. Dan tak ada satu pun kerajaan negeri dipimpin oleh Parti Bersatu. Jadi sebab itu saya kata jangan sembang. Saudara, buruk-buruk UMNO pun masih ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Dewan kerajaan negeri dipimpin oleh wakil rakyat ataupun menteri besar daripada UMNO, saudara. Kita lihat pula, saudara, di Kelantan, Barisan Nasional hilang. UMNO lah, saudara. Bila sebut Barisan Nasional ni, UMNO lah, saudara. Sebab tidak ada calon lain yang bertanding daripada pergabungan Barisan Nasional, cuma UMNO. Di Kelantan, UMNO hilang 7 kursi daripada yang dulu, saudara. Di Terengganu, kita hilang 10 kursi. Sebelum ini, UMNO Barisan Nasional memperolehi 10 kursi. Di Kedah juga, UMNO Barisan Nasional hilang 18 kursi. Di Pulau Pinang, UMNO Barisan Nasional hilang 10 kursi. Di Selangor, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional hilang 22 kursi. Begitu juga di Negeri Sembilan, Pakatan Harapan Barisan Nasional hilang 5 kursi. Di Pulau Pinang juga sebenarnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, saudara, hilang 10 kursi. Begitu juga di Kedah, hilang 18 kursi. Jadi daripada 108 orang yang bertanding mewakili parti UMNO, saudara, cuma 19 orang dia menang. 89 calon daripada UMNO kalah. Di Kelantan, UMNO cuma menang 1 kursi saja, saudara, daripada 31. Pada pilihan raya yang ke-2018 dulu, saudara, pilihan raya ke-14, UMNO menang
ini 8 kursi. Dan PAS 37 kursi. Tapi dalam pilihan raya yang lepas, PAS meningkatkan daripada 37 kepada 6, menjadi 43 kursi Dewan-Undangan Negeri dimenangi oleh PAS, dan Barisan Nasional ada 2. Satu daripada UMNO, satu daripada Amanah, saudara. Sementara itu, saudara, di Terengganu, ruyup habis. Kalash. Poci Elek, kosong. Walaupun pada 2018 dulu, UMNO Barisan Nasional ada 10 kursi. PAS cuma 22 kursi. Cuma dalam pilihan raya semalam, kosong. Semua sejumlah 32 kursi di Terengganu dikuasai oleh PAS, saudara. Dan bersatu tak silap saya di Sebang Takir rasanya, saudara. Di Kedah, pada tahun 2018 dulu, UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ada 21 kursi, PAS cuma dapat 15 kursi. Tapi semalam PAS dapat 34 kursi. Pakatan Harapan dapat 2 kursi. UMNO Poci Elek, kosong, saudara. Di Pulau Pinang, saudara, pilihan raya yang ke-14 dulu, Barisan Nasional, Pakatan Harapan ada 39 kursi. Tapi PAS cuma ada 1 kursi saja. Tapi semalam, Barisan Nasional, Pakatan Harapan cuma dapat 28 kursi. PAS meningkat penguasaannya kepada 12 kursi. Saudara, UMNO cuma dapat 2 kursi saja daripada 6 kawasan ditandingi. Di Selangor, saudara, pilihan raya lepas, sebelum inilah, saudara, Barisan Nasional Pakatan Harapan ada 55 kursi. PAS cuma ada 1 kursi saja di Sinjangkang. Tapi semalam, Barisan Nasional Pakatan Harapan 37 kursi dan PAS 19 kursi. UMNO cuma dapat 2 kursi saja, saudara. Di Negeri Sembilan, pada tahun 2018, Barisan Nasional Pakatan Harapan dapat 36 kursi. PAS tidak ada kursi, kosong. Tapi kali ini, pada semalam, Barisan Nasional Pakatan Harapan dapat 30 kursi saja, dan PAS, Perikatan Nasional dan PAS, 6 kursi. UMNO cuma dapat 14 kursi daripada 17 yang ditandingi, iaitu 3 kawasan hilang, saudara. Di 7 negeri yang bertandingkan, saudara, sebelum itu, kena tengok juga, nak buat kajian ni kena tengok yang lepas-lepas. Negeri lain, contohnya, di Perlis, Perikatan Nasional 14. Barisan Nasional cuma ada 1. Di Perak, Pakatan Nasional. Ini Pakatan Nasional ni termasuklah DAP, Amanah dan Keadilan, saudara, PH, 24 kursi. Barisan Nasional 9 kursi. Perikatan Nasional 26 kursi, saudara. Cuma bila Perak itu, apabila Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, 24 campur 9, menjadikan 33 berbanding 26 kursi. Itu di Kerajaan Negeri Perak. Di Melaka, Pakatan Harapan dapat 5 kursi, Barisan Nasional 21 kursi. Perikatan Nasional cuma ada 2 kursi saja. BN campur dengan PH ada 26 kursi. Di Johor, saudara, PH, Pakatan Harapan, termasuklah DAP, Amanah dan Keadilan, di Johor ada 13 kursi. Barisan Nasional 40 kursi. Sementara Barisan Perikatan Nasional cuma ada 3 kursi saja. Artinya, bila Johor PH campur dengan BN, UMNO, kita ada 53 kursi. Di Negeri Pahang, saudara, ini yang menjadi pertikaiannya, saudara. Kerana Pakatan Harapan dapat 8 kursi. Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional 17 kursi. Perikatan Nasional pun 17. Jadi apabila Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, jadilah 25 kursi. Sementara Perikatan Nasional tinggal 17 kursi. Di Sarawak, 76 kursi GPS. PBS 3 kursi, Bebas 1 dan DAP 2. Sementara di Sabah, UMNO 23 kursi, Warisan 7, Pakatan PH 5, DRS yang campur dengan UMNO jadi 42, saudara. Itu kedudukannya, saudara. Jadi kalau kita lihat sekarang ni di Kedah, PN 33, Pakatan Harapan ada 3, Barisan Nasional 0, Poci Elek. Di Kelantan, Perikatan Nasional 43, Pakatan Harapan 1, Barisan Nasional 1. Di Terengganu, semua sapu bersih. Di Pulau Pinang, 27 Pakatan Harapan, 2 Barisan Nasional dan Perikatan Nasional 11. Di Selangor, 31 Pakatan Harapan, Barisan Nasional cuma ada 2, Perikatan Nasional 21, saudara.
Di Negeri Sembilan, Pakatan Harapan 17, Barisan Nasional 14, Perikatan Nasional 5. Ya, Pakatan Harapan tu sebab DAP semua calon-calon daripada DAP menang saudara. Jadi jumlah dalam tempoh yang pilihan raya yang baru ni, Pakatan Harapan cuma ada 79 kursi, Barisan Nasional 19 kursi, menjadikan keseluruhannya adalah 98. Saudara, 98. Sementara Perikatan Nasional ada 145 kursi. Ini kena terima hakikat saudara. Jadi kalau kita lihat dari persentasenya, bahawa DAP dia ada 97.87%. PAS ada 82% mendapat kemenangan. Bersatu 44%, Parti Keadilan PKR 44%, Amanah 25%, UMNO 17%, Gerakan 27%, kena satu je calonnya menang saudara. Jadi UMNO Barisan Nasional hanya menang 19 daripada 108 kursi saudara. Itu keadaannya saudara. Jadi masalah sekarang ni saudara, mulalah UMNO diserang bertubi-tubi. Tapi kita kena ingat saudara, bukanlah kalah semua, masih lagi bertahan pada 19 kursi. Tak sepatutlah dicaci teruk UMNO ini. Dan sebab itu, saya kadang-kadang banyak orang bertanya, apa dah jadi? Benarkah referendum ini? Referendum, saya nak katakan itu bukan referendum saudara. Kalaulah itu nak dianggap referendum, macam mana dengan 3 negeri? Penang, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan kekal. Walaupun mereka sebelum itu mengatakan Selangor mereka tawan, Negeri Sembilan mereka akan tawan. Itu juga di Pulau Pinang. Tapi Perikatan Nasional cuma mampu di 3 negeri. Dan Pakatan Harapan dalam Kerajaan Perpaduan 3 negeri. Jadi ini tidak boleh dianggap sebagai referendum. Saudara, yang mereka minta, saya hairan kenapa Tan Sri Muhyiddin minta Datuk Seri Zahid Hamidi berundur. Dia bukan ahli UMNO. Dan hairannya ada satu ketua wanita saudara di Belah Persekutuan. Dulu dia jadi pengurusi Finas. Hari ini dah menjerit-jerit minta supaya Datuk Zahid letak jawatan. Apa halnya? Apakah kerana marah sangat? Kerana beliau telah pun tidak lagi megang apa-apa jawatan. Tapi masih senator. Kena ingatlah sendiri. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan begini saudara, mereka memang berusaha matlamatnya supaya diganggu UMNO. Diganggu Zahid Hamidi. Kerana kalau Zahid Hamidi disingkirkan, siapa nak pegang? Sebab mereka merasakan adalah calon-calon yang boleh ditonjolkan sebagai pemimpin UMNO yang lebih favor pada mereka. Dan inilah saya katakan gerakan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Sedangkan itu tidak mungkin berlaku kalau itu nak dianggapkan sebagai referendum saya. Kalau semua 6 negeri itu menang 100%, lain juga ceritanya, bolehlah dipikirkan. Tetapi kena ingat saya, ini pilihan raya Dewan Undangan Negeri, bukan pilihan raya Parlimen. Soal Parlimen dah selesai. Jadi adalah apa juga saudara, soal perlawanan ini sekarang seri 3-3, mana ada menang kalahnya. Jadi dalam keadaan begini, kita bertanya, kenapa? Apakah persoalannya yang Tan Sri Muhyiddin begitu mendesak sangat supaya Datuk Zahid letak jawatan, Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan, sedangkan parti dia pun boleh kata 19 orang hilang wang pertaruhan. UMNO, Pakatan Harapan, tak ada seorang pun calon-calonnya hilang wang pertaruhan. Sepatutnya dialah kena letak jawatan. Ini yang saya lihat saudara. Jadi nampak sekarang ni dalam keadaan terdesak. Apakah desakan itu kerana beliau sudah pun mula terbayang bakal ada sesuatu yang akan menimpa terhadap pimpinan daripada Perikatan Nasional. Sebab kena ingat, sepanjang musim kempen, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengatakan lepas ini nanti berderit akan naik mahkamah. Jadi kerana itu gamaknya. Jadi dalam keadaan sekarang saudara, apabila UMNO, dan memang kita mengaku UMNO lemah, gagal untuk mendapat kejayaan, sebarang kursi pun di Terengganu. Tetapi tidak semestinya boleh mendesak Presiden UMNO letak jawatan. Saya tak semestinya. Kalau nak desak, semua kena desak. Tan Sri Muhyiddin pun kena letak jawatan juga. Saya gerakan, rakan sekongkol dengan dia pun kena letak jawatan lah juga. Datuk Seri Mat Sabu pun kena letak jawatan. Apa benda ni kalau semua orang letak jawatan? Ini perlu dihayati saya. Saya bukan nak membela siapa. Saya nak bagi jelaskan supaya semua faham keadaannya. Sekarang ni yang hairannya, bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan Zahid mesti letak jawatan, orang UMNO sendiri, ini yang saya geram tu, yang bersetuju untuk suruh letak jawatan. Sedangkan sebagaimana kenyataan yang dilontarkan oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Johari, selaku Ketua Perhubungan UMNO Belah Persekutuan, beliau ahli Parlimen, beliau mengatakan tak sepatutnya benda ini berlaku.
Semua orang kena memikul tanggungjawab. Daripada presiden, timbalan presiden, naib presiden, malahan top 5 majlis tinggi. Dan ketua-ketua bahagian di negeri-negeri yang bertanding. Mereka juga perlu tak jawatan. Bila ini Idris Yusof, Datuk Zaid kena letak jawatan. Apakah amarahnya kerana beliau tidak lagi berada menjadi pengurusi Felda? Masa marah, geram. Secara minta Zaid letak jawatan. Kononnya. Ini kenapa? Kenapa tidak suruh semua ketua-ketua UMNO bahagian, ketua perhubungan UMNO di negeri Terengganu kena letak jawatan? Itu baru fair. Ini tidak tunjal pada Zaid Hamidi seorang saya. Saya bukan nak membela beliau, tidak saya. Tapi kalau kita nak mengeluarkan kenyataan, biarlah ada akalnya sedikit saya. Itu masalahnya sekarang ni saya. Idris Yusof, lantang. Dan orang UMNO pula ada yang setuju. Aduhai, saya tengok benda begitu, saya kata, apalah dia orang ni. Bila rumah ada masalah, bapa yang kena keluar rumah. Habis anak-anak berantakan. Secara bukan mudah, secara. Saya tahu. Memang beliau, Datuk Zaid Hamidi, masih lagi menghadapi, ada lagi balance lebih kurang 45 tuduhan. Biarlah beliau menghadapi tuduhan di mahkamah. Kalau nak kata begitu, Tan Sri Muhyiddin kena letak jawatan. Sebab beliau juga sudah pun dituduh di mahkamah. Jangan lupa, saudara. Ini bila kat orang, anda tunjal. Diri sendiri, anda lupa. Kadang sekarang macam orang kata paku dulang. Kata dulang paku sekepih. Kata orang, aku yang lebih. Tunggu, saudara. Tunggu. Kalau perjalanan mahkamah itu berlaku, maka Tan Sri Muhyiddin kena letak jawatan. Sebagai Presiden PBM. Jangan mandai-mandai suruh orang letak jawatan saja. Itu keadaannya, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya rasa kita warga UMNO sepatutnya kembali berusaha untuk bangkit. Dan sekarang ni UMNO kena bersyukur. Kita kalah dalam pilihan raya PRU yang ke-15 dulu. Tergolek dok. Saya dah bercakap berkali-kali, saudara. Kita cuma dapat 26 kursi saja UMNO. 2 MCA, 1 MRC, 1 PBRS. Kena ingatnya tu. Dan dalam keadaan 26 kursi itu, Allah SWT menjadikan tiba-tiba saja ada ruang untuk UMNO menyelit berada dalam kerajaan. Dalam keadaan begini, apakah kita tak bersyukur? Saudara, ini keadaannya. Soal Tan Sri Muhyiddin nak marah daripada Zaid Hamidi, memanglah dia akan marah sebab Datuk Zaid Hamidi menggagalkan usahanya untuk menjadi Perdana Menteri. Walaupun dia cuma ada 73 ataupun 74 kursi parlimen saja. Berbeza dengan Parti Keadilan. Dan sekarang ini yang ditunjal bagi anak Arab. Datuk Seri Anwar mesti letak jawatan. Saya kata, kenapa dia perlu letak jawatan? Apakah Parti Keadilan kalah? Tidak. Apakah Pakatan Harapan kalah? Tidak. Ada negeri betul kita mengaku kita kalah. Ada negeri kita menang. Jadi janganlah orang kata nak tiba-tiba saja Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti letak jawatan. Saudara, mereka cuba berusaha untuk menggugat kesepaduan yang terjalin antara UMNO dengan Parti Keadilan. Ini bagi saya tidak adil. Dan cerita lain tak ada. Cerita DAP. Sekarang ni isu DAP dah kurang. Tiba-tiba sekarang ni Zahid Anwar mesti letak jawatan. Kenapa? Kerana saya yakin, keyakinan saya bahawa akan adalah selepas ini mereka yang bakal menjadi kluster mahkamah. Itu ceritanya sebenarnya, saya rasa begitu. Dan mereka berusaha sedaya mungkin untuk menggapai jawatan sebagai Perdana Menteri. Mana mungkin, saudara? Tidak mungkin. Okeylah, katalah kalau UMNO. Takkanlah semua ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO tidak menyokong Datuk Anwar Ibrahim. 6 menteri, 6 timbalan menteri. Saudara, ini saya rasalah memanglah orang seronok tengok UMNO ni dikunyuk bagi anak gak. Tak apalah. Saya cuma kecewa dengan pimpinan UMNO. Saya kecewa dengan pimpinan UMNO dari awal lagi dulu. Sepanjang musim, ini kita buat postmortem ni, saudara. Kalau mau diambil kira kenyataan saya ini, pimpinan UMNO, khususnya Datuk Presiden, kena lihat sebenar-benarnya. Yang saya lihat sejelas-jelasnya bahawa ada kalangan pimpinan UMNO di peringkat bahagian-bahagian, khususnya macam di Kelantan dan beberapa bahagian di Terengganu, mereka tak ambil peduli pun soal pertandingan. Mereka cuma mikir ke soal diri sendiri. Saya pernah berada di Kelantan. Satu malam tu, saudara, saya berhasrat untuk menemukan di satu kursi itu 2 calon daripada UMNO dan 1 daripada Parti Keadilan. Saya nak buat live bersama mereka. Saudara, tetapi apa berlaku? Dihalang, kononnya kena dapat kelulusan dari pimpinan negeri.
Saya kata apa benda ni? Jadi dalam hati saya memanglah nak minta kalah. Kalaulah kita dapat menggambarkan begitu eratnya hubungan antara Parti Keadilan dan UMNO ini, jadi rakyat dapat lihat bagaimana kali ini hubungan akrab antara UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan itu memang mantap. Ini tidak. Seolah-olah dihalang. Mula-mula ketua bahagian kata tak boleh. Kemudian apa kata pula pimpinan negeri, saya telefon pimpinan negeri, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Dia kata apa hal dia orang ni? Mereka tidak melihat bahawa pentingnya. Tapi saya macam ketua bahagian di Kuala Nerus, Datuk Razif, dia tak ada masalah. Dia membantu saya untuk membawa saya bertemu dengan saudara ini Azan yang bertanding jawatan bertanding kursi Parlimen Kota Terengganu. Soal kalah menang soal lain saudara, tetapi mesti digambarkan hubungan yang akrab. Malahan ketua wanita Keadilan Terengganu turun berkempen di kawasan Seberang Takir, membantu. Artinya saudara, hubungan akrab antara Puan Faizah, Datin Faizah saudara, Datin Faizah Arifin selaku ketua perhubungan wanita Keadilan Negeri Terengganu turun ke kempen untuk calon daripada UMNO. Ini menggambarkan bahawa sudah terjalin, tapi saya tidak lihat itu berlaku di Negeri Kelantan. Minta maaf lah, saya cakap terus terang saudara. Dan konon-kononnya nak tunjuk bahawa mestilah refer, kena jumpa ketua perhubungan. Masih lagi ada birokrasi. Bila dia tengah berperang, ni nak tunggu birokrasi apa benda? Ya saudara, ini keadaannya. Mereka tidak mahu menyantuni sebenarnya. Malahan, bila Presiden turun, banyaklah muka-muka yang orang tak suka tu muncul ke depan. Sedangkan orang-orang yang ada, beberapa pemimpin UMNO di Kelantan yang rakyat tak suka dah. Tapi kerana mereka masih berada di anjung kuasa UMNO di Kelantan, tak sedar dirilah saudara. Orang tak suka. Ini macam saya katakan, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Ini gambaran sebenar saudara. Dan saya turun dari Kelantan, di Terengganu, saya berada di Kemaman. Jelas saudara, sebagaimana yang saya suarakan berkali-kali. Sejak 26 hari bulan lagi saya bagi tahu. 26 Julai sebelum penamaan calon, saya perlu berada di Kemaman untuk melihat apa yang akan berlaku di Kemaman. Di Kemaman itu letaknya ketua perhubungan yang bertanding kawasan Kijal, Datuk Mat Said. Dan sahabat saya, Datuk Rahim Husin juga bertanding di kawasan Cukai. Saya mengatakan bahawa Kemaman ini adalah indikasi. Kalau tumbang UMNO di Kemaman, maka seluruh Terengganu juga akan kalah. Benar apa yang saya ramalkan daripada 26 hari bulan. 26 hari bulan Julai, 27 Julai, kemudian 3-4 hari sebelum pengundian, saya hadir sekali lagi dan saya melihat cuma satu malam sajalah, mungkin malam terakhir itu apabila Datuk Syakar Samsudin datang untuk membantu. Itu nampak semangatnya. Yang lain sepi. Pimpinan negeri macam buat tak tahu saja saudara. Dan begitu juga pimpinan pusat. Yang adalah 1-2 orang yang datang. Jadi bagi saya ini tidak dilihat seolah-olah seperti peperangan. When it come to the war, you must fight all out. Itu keadaan saya. Ini saya lihat bahawa kerajaan perpaduan dengan UMNO ni mesti ditontonkan, mesti ditonjolkan bahawa ini hubungan yang nyata, bukan falasi, bukan berpura-pura. Dan saya melihat saudara, selama 6 pentas Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap dan beliau mempertahankan Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi. Tapi saya tak dengar seorang pun pimpinan daripada UMNO yang menyuarakan ataupun menyahut kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan Perdana Menteri pun mereka yang saya nampak sekarang masing-masing nak melepaskan diri aja. Aktiviti dan boleh dikatakan, saya cakap terus terang saudara, budaya yang dulu masih melekat lagi. Sikit-sikit bertanya apakah ada peruntukan. Di Kedah misalnya, saudara, adalah 2-3 orang yang teman-teman saya yang melihat perkembangan. Saya pergi ke Kedah sendiri. Lain tak ada saudara. Bicaranya adalah berapa nak dapat, kenapa peruntukan tak turun. Mereka lupa UMNO apabila kalah pada pilihan raya 2018 dulu, bila kita kalah, hadirnya Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin
Masa itu semua akaun dibekukan. Boleh kata seolah macam muflis. Al-muflis mukhlisin lah UMNO waktu. Tak ada duit. Dan bila bertanding sekarang ni, duit UMNO memang terhad. UMNO bukan kerajaan. Meniaga pun tak ada, ekonomi pun dalam keadaan yang begitu muram. Kenapa pimpinan, the so-called warlord, kononnya, bos, masa bertanding pemilihan bahagian ada duit. Bila nak bertanding pilihan raya ini, kerana dia tidak dicalonkan, tak apalah, keluarlah sendiri. Biarlah calon keluar duit. Berhempas pulaslah calon mencari wang sendiri, saudara. Ini realitinya. Berbeza dengan parti sebelah sana tu, saya tak mau tunjuklah, saudara. Maka mana saya dah katakan semalam, sangat-sangat tak akhir, berbuku-buku wang, saudara, dihamburkan. Tetapi, realitinya, peringkat akar umbi, saudara, tidak disantuni oleh pimpinan bahagian. Dan juga, saudara, bila Yang Amat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memberi bola tanggung, saudara. Bola tanggung kepada UMNO sepatut rasa bangga. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, ahli UMNO perlu rasa malu kalau mereka tidak bersama dengan Presiden UMNO yang menyelamatkan UMNO daripada diharamkan. Itu bukan kenyataan main-main, saudara. Tapi itulah yang buat pandangan sepi. Dan, ini yang paling penting, saudara. Dalam hati saya kata, eloklah pun kalau ikut keadaannya. Maka UMNO ni terterap habis di Terengganu. Saudara tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berucap, mengatakan bahawa beliau sedang memujuk Aramco untuk membawa pelaburan sejumlah sekitar dalam 20 ke 35 bilion dolar untuk dibawa ke Kemaman. Saudara, tak ada seorang pun pemimpin di Terengganu kecuali ahli dewan calon daripada Cukai Datuk Rahim saja yang bercakap. Tak ada orang lain yang saya dengar mengatakan terima kasih Perdana Menteri, Terengganu akan mengusaha, andainya UMNO memerintah, kerajaan kita selari dengan kerajaan pusat, dengan pelaburan begitu banyak, tentulah warga UMNO ini akan dapat, rakyat akan dapat disantuni. Tak ada, saya. Bola tanggung Perdana Menteri bagi, buat tak tahu. Kalau saya jadi Datuk Anwar Ibrahim pun, saya akan kecewa, saya. Benar, saya dapat juga kenyataan-kenyataan teman-teman yang membuat kiriman kepada Yang Amat Perdana Menteri. Ada, saya, banyak, saya tulisannya. Mereka mengatakan pada ini untuk PMX. Sudah-sudahlah berlapang dada untuk menyantuni mereka di Kelantan, di Terengganu, di Kedah tu, tak payah nak tolong lagi lah. Sebab rakyat sudah memilih mereka. Saya tak bersetuju, saya. Itu pandangan orang yang panas hati. Yalah, mungkin masa panas sekarang ni tak boleh. Bolehlah bercakap. Hanya sekadar bercakap. Dan saya tidak yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu buruk sikapnya nak menghukum pengundi-pengundi ataupun rakyat Kelantan, nak menghukum rakyat Terengganu dan Kedah. Itu bukan zaman terdahulu. Zaman dahulu, saudara, wang royalty pun dianggap wang ehsan. Ada waktunya pembangunan di negeri-negeri juga disekat. Tapi saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak begitu. Dan saya juga tak bersetuju kalau mereka minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyantuni kerana, saudara, betul kita kalah di Terengganu 32-0. Tetapi jangan lupa, UMNO, calon-calon UMNO tak ialah wang pertaruhan. Takkan kita nak hukum pengundi-pengundi yang mengundi calon-calon daripada UMNO. Kalau benarlah, kalau marah sangatlah kerana mereka sokong parti PAS dan sebagainya. Jangan begitu. Rakyat membuat keputusan, kena terima, saudara. Jangan tak usahlah kita rasa lontarkan amarahnya. Saudara, ini siapa ni dia? Dia kata UMNO dah rosak, kena cium mulut dengan DAP, Saudara Bukhari. Saya tak nampak begitu, saudara. Bukan isu. Bagi saya, ini keadaannya, itu antaralah mungkin segala alasan. Sebab dah berbuih, kita dah bercakap. Dan pimpinan UMNO peringkat akar umbi di peringkat bahagian, waktu bertanding pilihan jawatan dalam parti, bagai nak agak berlumba-lumba nak bertanding. Dan bila dapat jawatan, sepi. Dan mereka tidak mampu untuk menjelaskan pada rakyat peringkat akar umbi. Sehingga sekarang ni kita ada 191 bahagian UMNO. Berapa banyak ahli-ahli ataupun pemimpin peringkat bahagian memanggil ahli-ahlinya, menerangkan. Sepatutnya tiap-tiap minggu. Ini kena ingat, sekarang ini politik ni bukan hanya bermusim. Politik ini kena berterusan. Kena wujudkan satu program untuk menjelaskan kepada ahli-ahli akar umbi, kepada rakyat, bahawa
hubungan antara UMNO dan Pakatan Harapan ini bukanlah dengan DAP semata-mata. Kerana DAP ada dalam Pakatan Harapan. Kita kena menyokong kerana mereka sekarang ni kerajaan. Dan kita berada dalam kerajaan bersama-sama. Tapi kita bukan dominan. Dia kena dijelaskan satu-satu, saudara. Ini tidak. Kita sunyi sepi. Bila sunyi sepi, orang menontarkan macam-macam dalam media sosial. Pandangan itu, pandangan ini. Tuduh UMNO DAP, UMNO DAP. Bila isu no UNWR, no DAP, itu yang dilontarkan. Bagaimana dengan no PPM? Tak ada, saya tidak ada yang mahu bercakap no UNWR, no DAP, no PPM. Dan apatah lagi, mereka yang berada di luar UMNO yang dah dipecat, yang digantung, saudara. Memanglah, mereka dengan orangnya, saudara, berlumba-lumba untuk mentertawakan tentang nasib malang yang dialami oleh calon-calon daripada UMNO. Saya hairan, saudara. Bila mereka bertanding, bagaimana teman-teman membantu sebagainya. Tapi, bila masa teman-teman kita kalah, ditertawakan. Ada yang mengatakan padam muka dan sebagainya. Ini kadang sekarang saya amat kecewa. Terus terang saya katakan, saya terlalu kecewa dengan sikap sebahagian daripada pimpinan UMNO peringkat akar umbi. Saya pergi ke ini bahagian-bahagian. Saya pergi macam di Jeneri. Terkial-kial. Datuk Datuk apa nama dia, Datuk yang tiba-tiba mereka kata Datuk Kizri. Terkial-kial beliau baru menang ketua bahagian. Jadi terpilih calon. Sepatutnya bila musim pilihan raya ketepikanlah masalah pemilihan peringkat bahagian. Tidak perlu ada sabotaj, tidak perlu ada sebab dia menang aku tak sokong dia menang ketua bahagian. Sekarang dia wakil rakyat, rasalah kalau dia kalah. Sepatutnya dia tengah berjuang. Datuk Ahmad Kizri, dia bertanding. Sepatutnya sokong habis-habisan. Tidak, saya lihat. Saya lihat dengan mata sendiri, saya. Saya berada di kawasan Jeneri. Dia tengah berperang dengan calon daripada Parti PAS yang amat berhormat Menteri Besar. Tapi bagaimanapun, Alhamdulillah, dia dapat juga 10,000 undi. Dapat juga, saya. Jadi bagi saya lah, kalau benar-benar warga UMNO khususnya betul-betul menjelaskan kepada rakyat, tak timbul masalah ini. Begitu juga saya lihat apabila saya pergi ke kawasan Bukit Lada. Saudara Datuk Said Ali. Terkial-kial lah dia seorang, saya. Terkial-kial. Kemudian saya nampak ada seorang. Iaitu Datuk Aziz Syafi'i, Ketua UMNO bahagian Bangsa Maju, hadir untuk menyokong. Dan berapa ramai? Korang lain buat program besar-besaran, saya. Mereka datang dengan ketumbukan. Kita macam mana? Itu yang berlaku di Kedah, saya. Saya lihat. Adalah Datuk Anwar Ibrahim turun, Datuk Zahid Hamidi turun, secara turun di Langkawi. Tetapi berapa ramai? Begitu juga di Tanjung Dawai, di Sungai Petani. Banyak saya lihat, saya turun. Tak ada langsung santunan yang semantapnya. Ya, secara awis dia sikap setengah bahagian yang nak jatuhkan Ali sendiri. Itu rakyat nampak, saya. Sebab itu saya yakin rakyat juga meluat jelek dengan sikap mereka. Dan saya nak baca kenyataan daripada Datuk Johari. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani menegaskan semua pemimpin UMNO perlu bertanggungjawab atas kekalahan teruk Parti Barisan Nasional dalam PRN yang baru ini, saudara. Dia katanya kekalahan itu tidak seharusnya ditujukan pada seseorang. Sebaliknya setiap pemimpin dalam parti perlu bertanggungjawab. Top 5, Ahli Majlis Tinggi UMNO, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua sayap. Ini saudara Dr. Ketua Pemuda juga. Beliau, kita nak tanya, bagaimana pemuda menyerang? Saya tak dengar pemuda menyerang dalam musim pilihan raya baru ni. Saudara, tak ada. Terus terang saya katakan, saya berjumpa dengan ketua-ketua pemuda bahagian. Tapi tak dengar ketua pemuda bercakap bahawa ini kita mestilah mempertahankan UMNO, menjelaskan keadaan. Tak ada, saudara. Itu yang mungkin ada, walaupun saya tak ada. Tapi beberapa tempat saya pergi, tak ada. Sedangkan, diorang jangan cerita, saudara. Ketua Pemuda PAS, habis Presiden kita diserang. Perdana Menteri diserang. Kita ni apa? Banyak play safe. Itu keadaan, saudara. Jadi saya rasa, ini soal untuk mereka mahukan Presiden UMNO bunuh diri, saya kata tak patut. Amat tidak patut. Sewajarnya sekarang ni,
satukan balik. Di sinilah semalam saya pergi ke majlis tempat pengirian undi dan pengumuman di Dewan Tun Hussein On di PWTC Putra World Trade Center. Hadir Presiden UMNO bersama dengan Presiden Datuk Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan dan pimpinan-pimpinan daripada semua 19 parti yang bergabung di bawah Kerajaan Perpaduan. Dan saya tiba-tiba bila saya dengar kenyataan selepas dah habis press conference, bukan dianggap sebagai tak ada press conference pun, ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara, di hadapan teman-teman dan media, ramailah media untuk merekodkan ucapan. Boleh refer, saudara, tengoklah dalam YouTube. Begitu mulia hatinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saya nak puji, saudara. Beliau mengatakan kita menerima segala keputusan. Kepada yang menang, saya ucapkan tahniah. Mana yang kalah itu, anggaplah ini cabaran untuk bekerja keras. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang menyantuni, yang bersama-sama berusaha untuk memenangkan calon-calon yang kita turunkan untuk bertanding. Dan sekarang ini, habis dah. Itu kenyataan Perdana Menteri. Sudah selesailah musim pemilihan. Ini masa untuk bekerja dan untuk kita berkhidmat untuk rakyat. Kena santuni kehidupan rakyat, kena diperbaiki, derita rakyat mesti disantuni. Saya lihat begitu mulia kenyataannya dan tidaklah kasar sangat. Balik ke rumah, saudara, saya buka dalam media sosial, saya terkejut. Kenyataan Presiden Perikatan Nasional Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim kena letak jawatan. Mak, saya kata, bezalah kenyataannya. Itu saya kata, kalau orang yang berhemah, orang yang mempunyai akhlak yang mulia, dia tidak akan menyerang dalam saat-saat begini. Dan dia lupa diri dia bahawa parti-parti ahli-ahli dia pun ramai juga yang kalah. Jadi seolah-olah bahawa negara Nazim mesti letak jawatan. Itu kenyataan bagi saya, kenyataan apa ni? Sepatutnya apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya mengharapkan mereka yang menang masanya untuk memberi khidmat pada rakyat, yang memberi sokongan pada anda. Sepatutnya begitu, saudara. Ini tidak berlaku. Sebaliknya, yang ketawa-ketawa. Lepas tu, dengar pula kenyataan Menteri Besar Kedah. Sebagaimana pesan Menteri Besar Pahang, Datuk Warosdi dah bercakap, berpesan, kena jaga satu ni. Ini tidak. Bila dah habis tu nak mengumumkan, ini pengumuman yang amat berumur Menteri Besar Kedah. Saya ulang. Jadi, sindir-menyindir masih lagi berlaku. Sedangkan dalam waktu yang sama, anda pasti akan menemui Perdana Menteri untuk meminta sokongan dan bantuan daripada kerajaan pusat. Kerana anda nak takbir di Kedah, Kedah ini berapa banyak pendapatannya. Takkan mau dibiarkan rakyat Kedah itu dalam keadaan kerana sikap anda membuatkan Perdana Menteri pesimis pada kerajaan negeri Kedah. Begitu juga macam di negeri Kelantan. Saya tak tahulah siapa yang akan dilantik sebagai Menteri Besarnya. Saya. Walaupun dengar kabarnya macam-macam krisis sedang berlaku di Kelantan, saya berhubung dengan pelantikan calon Menteri Besar. Dan Mak Amar pun katanya tidak dilantik semula sebagai timbalan Menteri Besar. Dalam keadaan begitu, ya betul, saudara, Kedah milik PAS sama dengan Kelantan, bersama begitu dengan Terengganu. Tetapi kalau anda mewujudkan perbalahan, yang menderitanya adalah rakyat. Lihatlah sendiri, saya tidak nampak walaupun ada orang mengatakan itu adalah goodies ataupun oleh-oleh pilihan raya. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peruntukan yang begitu besar pada kerajaan negeri Kelantan, pimpinan Datuk Mat Yaakob. Saya dengar kenyataan beliau. Beliau mengatakan bahawa dia tak ada masalah dengan kerajaan Kelantan walaupun dipimpin oleh PAS yang tidak sealiran dengan kerajaan persekutuan. Malah katanya Datuk Mat Yaakob itu sama-sama dengan saya dalam ABIM dulu. Saya kata, jadi artinya mempunyai hubungan yang baik. Maka sebab itu, bila minta bantuan untuk tebatan banjir dan sebagainya, segera diulurkan bantuan, saudara. Dan saya nak bagi tahu, apabila berlaku banjir di Kelantan, banjir di Kedah, banjir di Terengganu, kerajaan mana yang turun? Pimpinan mana yang turun memberi peruntukan untuk rakyat? Ini realiti, tapi semua itu diketepikan. Sebab itu saya mendengar atau membaca tulisan teman-teman yang menghantar kepada saya, kalau gini keadaannya tak payahlah. Itu bagi saya nada yang marah. Jangan begitu, saudara. Kita bertanding,
Dan matlamat UMNO, matlamatnya tidak lain tak bukan hanyalah dari rakyat untuk rakyat. Kalau kita sebagai warga UMNO, tak sepatutnya kita mengeluarkan kenyataan begitu. Saya tidak bersetuju, saya. Amat saya tak bersetuju, minta supaya Perdana Menteri, Datuk Zahid Hamidi, lupakan rakyat Kelantan, lupakan rakyat Kedah, lupakan rakyat Terengganu. Kalau tidak bersama dengan UMNO, tak boleh, saya. Hormatilah tentang prinsip-prinsip asas demokrasi. Di mana yang kalah perlu menghormati yang menang. Dan yang menang tidak boleh menginaya yang kalah. Dan saya rasa kena bantu. Jangan disalahkan. Sebab ribuan yang menyokong. Bukan tak ada menyokong. Jadi apakah kerana mereka menang, penyokong-penyokong kita pun nak dihukum? Tak boleh saya. Saudara ni siapa ni? Saudara mana? Saudara Flaksika. Tak lama je parti PN tu. Nanti mereka bergaduh lah nak berebut kuasa. Itu keadaannya. Jadi kita tak payah cakap baik, saya. Tak payah nak kita doakan mereka nak bergaduh sebagainya, itu pulang. Malahan dapatan saya hari ini pun dah banyak dah kenyataan-kenyataan yang saya terima berhubung pelantikan. Sebab itu saya minta agar Datuk Jalaluddin, saudara, dia menang sebagai ahli dakwah negeri di Negeri Sembilan. Tak payahlah nak wujudkan satu hubungan dengan parti itu, dengan parti ini untuk berada di anjung kuasa di Negeri Sembilan. Darul khusus. Saya rasa tak apa. Kalau sebelum ini yang bawa Perdana Menteri dah mengumumkan bahawa Amiruddin apakah jadi Menteri Besar, biarlah dia pimpin. Kita bantulah. Itu dinamakan satu kesepakatan yang mutlak. Bukan hanya untuk jawatan. Ni masalah sekarang ni. Saya rasa kadang-kadang pengikut ni. Orang keliling yang mengharapkan. Kalau Datuk Jalal jadi Menteri Besar, adalah habuan-habuan. Ini budaya habuan ini perlu dihentikan. Ada, saudara. Saya rasa jelek lah. Apabila bercerita tentang musim pilihan raya yang lepas, cerita lain tak ada. Cerita peruntukan. Macam mana nak buat aktiviti. Peruntukan tak sampai. Tak sedar diri rupanya orang UMNO ni, saudara. Betul, saya tahu. Bukan saya tak tahu. Untuk mewujudkan majlis, mungkinlah paling tidak pun nak adalah makan minum. Tetapi apakah itu imbalannya? Kita tengok juga parti-parti lain mereka membuat majlis, tak ada pun makan minum pun, ribuan yang hadir. Tapi soalnya katanya ada duit dan sebagainya, itu mereka lah. Dan sesuatu benda yang agak memeranjatkan saya sepanjang penghayatan saya, ini kita nak buat postmortem. Dan apabila saya lihat kibaran bendera, saya selalu cakap, kalau satu bendera itu nilainya katalah tak banyak lah, RM2 saja. Berapa ratus juta wang dihabiskan untuk mengibarkan bendera di setiap kawasan pilihan raya. Terutama daripada Parti Perikatan Nasional. Datang duit dari mana? Banyak betul duitnya, saudara. Begitu juga dengan PAS. Selama ini kita tahu PAS, bila ada musim ceramah, berjalanlah tintin milu. Rupanya PAS hari ini dah tak ada dah, saudara. PAS dah tak sebegitu. PAS sudah menjadi parti kayangan, saudara. Banyak peruntukan wang. Dan kalau kita dengar pula dalam salah satu kiriman audio yang saya dapat, dia kata kerajaan negeri ada duit. Bukan tak ada duit, pimpinan PAS, kita dah cari duit untuk pilihan raya. Baguslah kalau begitu. Dan selepas ini, saudara, kalau anda hadir di majlis-majlis ceramah PAS, tak payah nak bawa duit. Kerana pasti tidak ada lagi tong-tong milu berjalan. Itu keadaan, saudara. Soal saudara Cik Pojoli, soal menang kalah itu jangan kita pertikaikan. Kalah lah, terimalah hakikat. Artinya rakyat masih belum meyakini kepimpinan kita. Berusahalah untuk meyakinkan rakyat. Bukan kita maki hamun. Sebab itu saya tak bersetuju kalau kita mendengar calon-calon ataupun mereka yang berkempen hadir ke majlis-majlis tertentu maki hamun. Itu bukan budaya UMNO. Soal di sebelah sana terpulanglah. Saya berpesan dah. Sebelum lagi pilihan raya diumumkan, saya kata seminggu lagi fiesta maki hamun akan berlaku. Benar pun saya. Benar telahan saya itu berlaku. Cuma yang tak benar telahan saya, kita kalah. Kita kalah di Kelantan, kita kalah di Kedah, kita kalah di Terengganu. Dan amat memeranjatkan, langsung kosong. Zero. Kalash. Di Kelantan cuma menang 1 saja. Di dalam kawasan Parlimen Gua Musang. Lain, ruyup seruyup-ruyupnya. Begitu juga di Kedah kita kalah. Dan sudah sampai masanya, saya haraplah. Saya tak suruh mereka berhenti, saudara.
mencari jalan untuk menyantun semula. Kalau ada jurang perbezaan antara pimpinan bahagian. Sebab itu bahayanya UMNO ni saya cakap terus terang. Ini juga sebagai postmortem yang perlu saya lontarkan. Bahawa masalah yang dihadapi oleh UMNO adalah kesan daripada pemilihan jawatan di peringkat bahagian. Itu menimbulkan beban ataupun dendam yang tidak ada kesudahan. Walaupun UMNO mengamalkan demokrasi dalam pemilihan, tak ramai orang, bila saya puji anda marah kat saya. Orang macam yang Muda Tengku Razili Hamzah, kalah pun dia lapang dada. Datuk Si Presiden UMNO, Dr. Zahid Hamidi, masih lagi lantik orang yang kalah untuk berada dalam sap kepimpinan. Tapi itu tidak dicontohi oleh pimpinan di peringkat bahagian. Kalah saja waktu pemilihan, maka teruslah bermusuhan. Yang kalah bermusuh dengan yang menang bermusuh dengan yang kalah. Itu dalam sab kepimpinan bahagian UMNO. Sedangkan bila musim pilihan raya, berperang di luar, masih lagi dendam kesumat itu ada. Biar dia rasa, biar dia menang, biar dia kalah, biar dia lingkup. Ini orang Zahid Hamidi, ini orang Ismail Sabri, ini orang... Itu yang ada ditiupkan. Sewajarnya bila musim pilihan raya, diketepikan. Tak sepatutnya mereka bersikap meneruskan perbalahan di peringkat bahagian malah dalam musim pilihan raya. Itu sebenarnya saya lihat yang perlu diadakan postmortem, yang perlu diadakan kajian. Yang Muhammad Datuk Si Presiden Datuk Zahid kena fikirkan macam mana nak selesaikan. Bila adanya pemilihan parti, maka berterusanlah perbalahan itu berlaku. Tapi ini tidak berlaku dalam parti lain. Tidak ada perbalahan di peringkat mereka. Sebab itu bila sampai masanya mereka bersatu, mereka menyantuni sepenuh hati. UMNO tidak, saya. Itu antara punca-puncanya. Maka akhirnya setengah-setengah tu saya dengar, saya dapat tahu. Ada kiriman sahabat saya Saudara Halim daripada Bukit Mentajam. Dia kata dia kecewa apabila mendengar adanya warga UMNO sembang-sembang kedai kopi. Bila dapat tahu calon-calon UMNO kalah, mereka ketawa. Mereka ketawa tanpa keinsafan. Jadi saya haraplah, yang ini saya haraplah pimpinan presiden, begitu juga saudara ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, cubalah cari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah. Lepas pemilihan bahagian sepatutnya biduk lalu kiaman bertaut. Bidalan itu tidak langsung diamalkan di peringkat bahagian. Ini yang nyata. Cari bulu ayam hanya sebagai lontaran kata-kata. Bila dah menang, saya dengan ini berlapang dada, berjumpa dengan saudara kita yang kalah itu. Marilah kita sama-sama untuk menyantuni parti kita. Tak ada pembohong ucapannya. Bila datang pilihan raya, engkau dapat calon, aku tak dapat. Bedal. Itu keadaannya. Dan bila kalah, presiden yang salah. Saya rasa tak adil lah saudara. Itu pulanglah pada anda semua. Saya mengharapkan supaya ada kesedaran timbul di hati warga UMNO. Saudara, saya memang sebenar-benarnya malam sebab kalaulah boleh saya melontarkan kata-kata maki hamun, memang saya carut habis. Sebab saya turun ke gelanggang. Memang saya melihat tidak ada kejujuran di peringkat mereka yang kalah dalam pertandingan di peringkat bahagian untuk menyantuni UMNO. Yang mereka mahu supaya kerana orang tu memimpin bahagian, dia dapat jadi calon, biar dia kalah. Itu yang ada tersemat di hati mereka. Dan kepada pihak yang menang pula tu, yang kalah itu disingkirkan. Tak ramai, tak banyak ketua-ketua bahagian yang menyantuni, marilah kita sama-sama. Tak ada. Bagi saya tidak lain tak bukan adalah berdasarkan dendam kesumat. Dengan bekalan dendam kesumat, macam mana nak mencari kejayaan? Insaf-insaflah warga UMNO. Saudara, kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga keinsafan itu kembali berada pada warga UMNO. Sekian, terima kasih.